Okay, now we move into last management for sleep disturbance. Tapi yang ni part ni paling banyak lah, akan ambil masa sikit. So, saya kategorikan pada 3 bahagian. Sleep, hygiene, sleep training, behavior intervention. Sleep hygiene atau or we call that as sleep habit or bedtime routine. Okay. Yang ni kita kena praktiskan. Rutin yang kita perlu amalkan, kita perlu pastikan ia berjalan ada, kita kena pastikan benda itu terjadi, baru anak mudah untuk tidur. Sleep hygiene, okay? Or sleep habit, kalau kita cakap habit, beberapa praktis yang kita perlu lakukan untuk memudahkan anak kita tidur. Then sleep training just on checking for your child. Dan behavior intervention ni teknik atau cara yang kita buat bagi anak-anak yang dah mengalami masalah tidur. Spesifik, contohnya macam night sleep terror ataupun sleepwalking ataupun delay sleep latency. So kita akan pakai behavior intervention. Okay. Sleep hygiene, sleep hygiene atau sleep routine. Sleep habit atau bedtime routines. It's a first line treatment for sleep disturbance among ASD children. Kita kena buat benda ni. Kalau kita tak buat, kita tak amalkan perkara ni, kita buat behavior intervention sahaja ataupun mungkin makan ubat sahaja, mungkin susah untuk anak tersebut tidur juga. So kita kena amalkan yang ni, kita kena practice yang ni. Dia ada 4. Okay. Yang pertama sekali, environment. Okay. Kita kena pastikan walaupun anak tersebut tak ada masalah tidur ataupun memang ada masalah tidur, kita kena pastikan first sekali, temperature, bedroom temperature. Not too cold and not warm or hot. Bukan terlalu sejuk ataupun bukan panas. Kita kena pastikan, kita kena provide mungkin apa kon ke, kita kena pastikan suasana suhu bilik tidur nyaman, tidak terlalu sejuk ataupun tidak panas, untuk bantu anak kita tersebut tidur. Yang kedua, noise level. Noise level ni kalau biasanya kalau waktu malam kita cakap suasana di luar rumah tu mungkin dah kurang lah kereta lalu ke bising ke tu dah kurang pada waktu malam kan. Tapi noise level yang ada dalam rumah tu sendiri atau secara spesifiknya bilik tidur tersebut, bunyi aircon, bunyi kipas, kita nampak macam tak ada masalah sebab kita boleh tafsir bunyi itu, kita boleh senang untuk tidur. Tapi kalau anak-anak yang mengalami masalah auditory filter, dia tutup mata tapi dia tak boleh lelap lagi, dia dengar bunyi itu. So saya pun kalau macam ni saya pun kurang pasti macam mana kalau takkan nak servis aircon atau tukar kipas, itu dia costing. So ibu bapa cuba sebaiknya untuk kurangkan bunyi, sumber bunyi yang ada waktu bilik-bilik tidur tersebut. Dan yang paling utama juga ni saya terlepas cadar sleep bedding. Sleep bedding avoid yang colourful ataupun high contrast. Cuba yang just satu colour sahaja ataupun yang soft colour sebab ada kajian, ada manual tu mengatakan dia menyumbang juga pada masalah tidur sebab kanak-kanak tersebut dia akan jadi excite, dia akan lebih alert dan susah untuk calm, untuk tenang pada waktu tidur. Okay, cadar. In term of light, pencahayaan pada waktu tidur, bagi bilik tidur, pencahayaan kena totally kena gelap sepenuhnya. Itu sebab kita nak pastikan melatonin dihasilkan dengan baik dan banyak. Okey, kalau bilik tidur yang kalau bagi anak yang takut gelap, boleh nak bagi sumber cahaya tapi tidak boleh lebih daripada 15 lux. 15 lux, LUX. Lux ni maksud dia satu unit untuk pencahayaan. Okey. Kalau kita dekat rumah kita lampu fluorescent tu yang panjang tu, sumber pencahayaan dia dalam 100 hingga 300. So kita kena bahagi cahaya yang 15 lux. 15 lux ni sangat malap lah kalau kita tengok ni. Gambar ni yang ni this is study from Japan for toddler with ASD.
dia gunakan cahaya yang dalam 15 lux sahaja. Ataupun macamnya gambar lagi satu ni pun kira terang juga, tapi cuba yang dalam 15 lux. Macam mana nak ukur? Saya tak pastilah sebab dia ada alat pengukur dia. Tapi cahaya yang agak malap, cahaya yang malap, dan sumber cahaya tersebut jarak dia kena paling kurang 1 meter. Paling dekat 1 meter. Tak boleh dekat lagi daripada katil anak tersebut. Okey, itu dari segi pencahayaan. Okey. Yang seterusnya scheduling. Scheduling ni okey, macam saya cakap tadi biasa kita cuba tidurkan anak kita pada pukul 10 malam atau 9 malam. Pada hari hujung minggu, kalau nak tidurkan anak lambat sikit boleh, tapi jangan lebih daripada sejam. Kalau biasa dia tidur pada hari biasa pada pukul 10 malam, pada hari atau hujung minggu tu jangan lebih daripada 10.45 malam. Okay? Sebab dia akan disrupt pada circadian rhythm. Okay? Scheduling is important. Okay? Ataupun biasa tidurkan anak pada pukul 10 malam. Hari tu kita nak tidurkan dia pada pukul 8 malam. Susah. Kalau dia boleh tidur, mungkin dia boleh tidur 8 malam awal sikit, tapi dia akan terjaga pada pukul 3 pagi, 4 pagi. So susah. Dia akan disrupt di circadian rhythm tu. Dia akan ganggu rhythm yang ada, biological clock in our body. Okay, then we move into sleep practice. Sleep practice is more on creating or maintaining bedtime routine. Ada element of sensory based intervention for calming, kita nak tenangkan. Okay. Kalau first kali kanak-kanak autisma, most of them, not all, most of them is a visual learner. Kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan mereka visual learner. So, ibu bapa cuba practice visual schedule. Visual schedule ni tunjuk pada waktu malam. Dah tunjuk, mungkin boleh tampal kat bilik tidur. Rutin yang perlu diamalkan sebelum tidur. Pakai baju tidur, pergi toilet, basuh tangan, gosok gigi bagi anak-anak yang tak ada masalah oral. Kalau ada masalah oral hypersensitif tadi yang saya cakap tadi, boleh gosok gigi tapi 3 jam atau 2 jam sebelum waktu tidur. Okey, jangan bagi sebelum betul. So nanti susah ambil masa untuk anak tersebut tidur. Okey, minum air kita kena kawal juga sebab yang pasal kencing malam tadi bedwetting tu, read a book mungkin boleh. Alright. Okey. Lepas kita dah practice visual schedule tu kita kena pastikan macam kalau ibu bapa yang ada amalkan tentang ada amalkan bedtime story ada beritahu, ada baca cerita ke anak atau baca cerita, kita just slow jangan yang terlalu excited macam ada buat bunyi haiwan kuat-kuat, nanti anak akan sebabkan excited semua, so susah untuk dia lelap juga, ambil masa untuk lelap. Okey, then bagi ibu bapa yang ada praktis, mungkin ada setengah yang praktis zikir boleh zikir boleh, tapi slow je zikir tu boleh ada prayers ke Okey, penggunaan apa ni? Lagi satu, in term of occupational therapy perspective we emphasize on the use of lufah. Lufah ni macam berus waktu mandi tu. Waktu sabunkan anak tu, kalau dia mandi yang maghrib tu ke mandi yang senja tu atau pukul 8 malam kalian mandi kan, kita boleh sabunkan dia dan gosok pakai ni It's more on tactile based activity lah, dia tactile based tactile input dan dia mungkin akan tenangkan anak tersebut. Tapi bagi anak-anak yang mengalami masalah sentuhan tactile hypersensitive atau tactile defensiveness, elakkanlah, alright, cuba elakkan. Okay. Seterusnya, okay, in term of sleep bedding cadar kalau boleh cadar waktu tidur di katil yang cotton, 100% cotton. Kalau nak pakai selimut digalakkan juga ataupun comforter, tapi comforter ni ataupun selimut tu jangan dia punya berat ataupun dia punya saiz berat tu jangan lebih daripada 10% daripada berat anak tersebut lah. Contohnya macam berat anak 20 kilo jangan lebih daripada 4 kilo, jangan terlalu berat. Okay. Dan comforter ni dia akan facilitate, akan bantu anak untuk tidur sebab dia lebih kepada sentuhan dengan proprioceptive dia akan bantu untuk anak tersebut tidur. Okay.
Okey, bagi ibu bapa yang ada praktis air purifier yang apa ni, apa essential oil tu boleh, okey.